Baik, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey. Jadi soalan yang pertama yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah soalan latihan kendiri 2.3 soalan 1A. Okey, soalan 1A yang pertama dia nak apa tu? Kita ada okey. Okey, kita ada soalan 1A. Okey, soalan 1A dia kata kita ada persamaan kita ialah 4/5 X kuasa 10. Kuasa 10. Okey, kuasa 10. So dia suruh kita bezakan, okey, bezakan untuk terbitan pertama. Okey, di sini kata cari terbitan pertama tu maknanya kita kena bezakan. So kita akan buat pembezaan untuk persamaan ini. Jadi kita ada 4/5 X kuasa 10. Okey, jadi kita kena patuhilah dia punya syarat-syarat dia. Okey, dx. Okey, maknanya kita bezakan kita punya persamaan ini terhadap x. Jadi kita akan dapat, okey, macam yang cikgu dah explain pada minggu lepas, 4/5 di depan tu kita hanya salin seperti biasa. Salin sahaja and then, okey, kalau kamu nak letak kurungan pun boleh, tak nak letak kurungan pun tidak ada masalah. Okey, yang penting kita kena faham bahawa dia adalah melibatkan apa? Okey, dia melibatkan darab kat situ Kat sini dia melibatkan darab. Okay, next adalah apa yang perlu kita buat. Kuasa dia. Okay, so kuasa yang dekat atas ini, kuasa 10 yang kat atas ini, kita kena ambil. Ni, kuasa 10 di sini, kita kena ambil dan kita kena pindahkan ke hadapan. Okay, maka kita akan dapat sini 10. Okay, kurungan-kurungan maknanya darab lah. Seterusnya yang terakhir kita akan ambil X. Kuasa dia 10 kita kena tolak 1. So, kita akan dapat hasilnya adalah, okey, hasilnya adalah 4/5 darab dengan 10, maka kita dapat berapa? 40 bahagi 5, maka kita dapatlah 8. Okey, so kat sini 4 darab 10, 40 bahagi 5 dapat 8. X kuasa 10 tolak 1 dapat 9. Maka selesailah. Betul Okey, sambil-sambil tu boleh terus semak kamu punya tugasan. Baik. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan 1C. Baik, soalan 1C, apa yang dia bincangkan sekarang ni ialah kita ada 3/4. Okey, 3/4. X pun ada kat bawah iaitu X kuasa 8. Baik, kalau kita dapat macam ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena pastikan X kita tu berada di atas terlebih dahulu. And then barulah kita boleh pindahkan dia, barulah kita boleh buat operasi pembezaan untuk terbitan yang pertama. So langkah kerjanya adalah sama sahaja, maka kita akan dapat, okey, kalau macam ni, apa yang perlu kita buat tadi? Kita kena ubah supaya X naik ke atas. Jadi kita sebenarnya kita ada 3/4. Okey, sebenarnya tu penulisan dia macam ni Ni darab 1/X kuasa 8. Jadi X kuasa 8 yang berada di bawah ini, kalau kita pindah naik ke atas, maka dia berubah jadi macam mana? Okey, so kita pindah naik ke atas kan? Jadi kita akan dapat 3/4. Okey, kuasa masih kekal. X akan naik ke atas. Kuasa dia akan berubah menjadi 8. Negatif 8. Sebab di bawah positif, bila ubah naik atas dia akan jadi negatif. Okey, per dengan 1. Kemudian selesaikan semula operasi darab ini. 3 darab X kuasa negatif 8, 4 darab 1, maka kita akan dapat 3, okey, X kuasa negatif 8 per dengan 4. Okey, so daripada sini barulah kita boleh buat operasi untuk pembezaan. So teruskan, jadi kita akan dapat D in bracket 3 X kuasa negatif 8 per dengan 4. Okey, bezakan terhadap dx. So kita akan dapat, okey, sama, same rule. 3 kat depan, kekalkan dalam kurungan 3. Okey, kemudian negatif 8. Okey, negatif 8 pindah ke depan. So negatif 8. And then 3/4, sorry. Sini 3/4. Okey, so kat situ kita ada 3/4. Sekejap okey, baik. So kita ada 3/4. Sorry sini 3/4. Jadi maknanya kita dalam kurungan biru ni 3/4. Okey, negatif 8.
Okey, negatif 8 kita pindahkan ke depan tadi. Kemudian X. Okey, X kuasa dia negatif 8, kita kena tolak 1. So, final answer kita akan dapat 3/4. Okey, darab dengan negatif 8, maka kita akan dapat sama dengan negatif 6. Okey, X kuasa negatif 8 tolak negatif 1, maka kita dapat negatif 9. Adakah jawapan kita dah siap? Belum lagi. Sebab dekat sini X kuasa dia adalah negatif. Maka kita kena jadikan dia positif. Jadi caranya macam mana? X ini kita kena pindahkan dia ke bawah. So bila pindahkan dia ke bawah, maka kita akan dapat negatif 6 per dengan X kuasa 9. Okey, so kuasa dia dah jadi positif. Maka selesailah kita punya untuk soalan 1C. Okey, kalau saya pergi laju, kamu boleh stop dan tanya. Kamu boleh tanya, mencelah, tak ada masalah. Okey. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada soalan E pula. Okey, soalan 1E. Sama juga, same konsep. Okey, kat sini sekarang ni kita ada negatif 12. Okey, set. Set. Sini set 3. Kemudian dalam kurungan, okey, X kuasa 2. Maka set ini pun sama juga. Kita ubah suai dia ke dalam bentuk indeks yang biasa. Jadi caranya macam mana? Okey, so ubah. Pergi, kita akan dapat negatif 12 kekal. Letak dalam kurungan, sini jadi X. Okey, kat luar 3, kat dalam 2, maka kita akan dapat 3/2. Okey, so daripada sini, barulah kita boleh buat pembezaan. Okey, so kita akan dapat D in bracket negatif 12. Okey, X kuasa 3/2. Tutup kurungan. Okey, so over dx. Okey, so teruskan. Okey, so teruskan. Jadi kita akan dapat, okey, bezakan terhadap ni kan. Macam biasa yang kita ada apa nama ni? Okey, yang kita ada kat depan ni kan. Negatif 12, kita terus ambil negatif 12. Letak dalam kurungan supaya memudahkan kita. Okey, kemudian kuasa salin sahaja. 3/2. In bracket, okey, X kuasa 3/2 tolak 1. Okey, 3/2 tolak 1. So, kita akan dapat sama dengan negatif 12 darab dengan 3/2. So, kita akan dapat sama dengan negatif 18. So, negatif 18. X kuasa. Okey, 3/2 tolak dengan 1, maka kita akan dapat 1/2. So, dapat kuasa 1/2. Dah siap ke belum? Belum lagi. Okey, at the end, kita kena tukar semula ke dalam bentuk set. Jadi, di sini kita akan dapat negatif 18. X. Okey, X tu kuasa 1/2, bila kita tukar dalam set, maka kita akan dapat punca kuasa X. Dia dah berubah bentuk dah jadi macam ni. Okey, so dapat negatif 18 set X. Okey, dah selesai. Okey, so itulah perbincangan kita untuk soalan 1A, 1C dan juga 1E. Any question berkaitan dengan soalan ini? Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, mungkin kita boleh beralih semula kepada perbincangan kita hari itu, berhenti pada contoh yang keberapa tu? Ni, contoh 4 kan? Contoh 4 dengan contoh 5. Okey, so hari ni kita akan sambung dengan contoh 6. Okey, so tengok contoh 6. Kat sini kita ada beberapa peraturan pembezaan yang perlu kita patuhi. Barulah kita boleh selesaikan untuk terbitan yang pertama ini. Okey, so jawapan dia tadi, yang pertama 8x kuasa 9. Yang kedua negatif 6 per x kuasa 9. And the last one is kita akan dapat negatif 18 set. Okey, negatif 18 set x. Okey. Cikgu. Ya. Jawapan dia tak sama. Yang E tu. Yang mana? E? E. Yang E tu jawapan dia lain. A ke E? E. E cikgu. E. Okey, kejap. Jawapan dia apa? 1E. Jawapan ni. Soalan. Okay, sekejap kita tengok Latihan kendiri 2.3, soalan 1E. Latihan kendiri 2.3. 2.3, soalan 1E. Negatif 8 per set
Okey. Baik, dia ada kat bawah ni kan, ada punca kuasa X. Okey, so kita tengok semula apa yang silapnya dekat situ. Baik, di sini 3/2. Okey. Sekejap saya tengok sekejap. Nak tengok di mana silap dia. So kini kita ada set set 3. 3 X kuasa 2. So kalau macam ni kita akan dapat punca kuasa. Okey, maka kita akan dapat 3/2. Okey, berdasarkan kepada rule di dalam apa nama ni? Rule di dalam apa ni orang kata? Rule di dalam pembezaan. Okey, konsep dia adalah negatif 12. Okey, negatif 12 kita bawa ke depan. Okey, negatif 12 ni kita bawa ke depan, maka kita dapat negatif 12. Okey, 3/2, so dapat 3/2, add 3/2 tolak 1. Okey, sepatutnya betul. Sudah kan? Okey, tengok jawapan dia tadi, dia kata apa? Okey, sekejap saya besarkan sikit. 1E. Ini kan? Negatif 8 per set 3X. Sekejap. Negatif 8 per set 3X. Oh, okey, kejap. Saya mungkin silap kat sini. Ni 2/3. X kuasa 1/2. Sekejap kita cuba check balik. Oh, okey. Baik. Sorry. Saya baru ingat. Kita tersilap kat sini. Okey, terbalik. Okey, bukan 3/2. 2/3. Okey, sorry. Sepatutnya sini kita dapat, okey, ni set 3/2 ni kan. X kuasa 2 per dengan 3. Okey, terbalik. Patutlah kita dapat salah kan. Okey, so dia punya rule kan. Kalau set X maknanya kita akan dapat X kuasa 1/2. Okey, so maknanya kat sini, dalam kita punya pengiraan tadi, ada kesilapan sikit. So kita kena betulkan. Okey, bagus. Maknanya kamu dah check jawapan dia, dah semak. Jadi kamu fahamlah di mana kita punya ni kan. Okey, so kat sini bukan 3/2. Tetapi sebaliknya, kita dapat X kuasa 2/3. Okey, maknanya sebab dia set 3 kan. Jadi X kuasa berapa sini? Masuk negatif. Okey, sekejap saya padam dulu, bagi kemas sikit. So 12 X kuasa 2/3. Maka kita akan dapat, okey, negatif 12 salin sahaja. Okey, kemudian 2/3 X kuasa 2/3 tolak dengan 1. Okey, and then dapatlah negatif 12 darab dengan 2/3. Maka kita akan dapat sama dengan negatif 8. And then yang belakang tu kita ada X. Okey, kuasa 2/3 tolak 1, maka kita akan dapat negatif 1/3. So X kuasa dia adalah negatif 1/3. So sebabkan dia ada negatif, maka kita kena turunkan ke bawah. Jadi kita akan dapat negatif 8 per dengan X kuasa 1/3. Dia akan jadi positif. So tukarkan dia ke dalam bentuk set, maka kita akan dapat negatif 8 per dengan set. Okey, sini 3 X. Okey, X kuasa 1. Okey, set 3. Okey, so barulah kita dapat jawapan yang betul. Okey, good. Baguslah sebab kamu perasan benda ni. Okey, bagus. Next, kita ada any question lagi? Ada apa-apa persoalan? Okey, kalau tak ada, kita boleh tengok kepada contoh yang ke-6. Okey. Baik, contoh yang ke-6, kita lihat bermula daripada soalan A. Bermula daripada soalan A, apa yang dia perkatakan kat sini adalah berkenaan dengan beberapa peraturan
yang terdapat dalam konsep pembezaan. Yang pertama, kita mula daripada A. Okey, so A yang pertama, sebelum ni kita hanya selesaikan. Kita hanya selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ni kan. Maknanya dia hanya ada satu sahaja. Satu sahaja, ada pemboleh ubah X ada satu dan kemudian hanya ada satu sahaja item. Okey, so hari ni kita akan lihat kalau dia ada 2 hingga 3 item. So macam mana? Contohnya yang pertama ni A kita ada 5X kuasa 3. Okey, betul ke 5 kuasa 3? Saya tak baru nak nampak. X kuasa 3, okey betul. Tambah dengan 3/4. Okey, X kuasa berapa tu? Kuasa 4. Okey, so kalau kita nak buat pembezaan, kalau kita ada macam ni, langkah yang pertama kita mesti kurungkan dia dulu. Okey, kurungkan dia, maknanya kita akan dapat dibezakan kes bagi 5X kuasa 3 tambah 3/4 X kuasa 4. Okey, over dx. Ini adalah untuk terbitan pertama. So, daripada sini, kita nampak kat sini ada tambah. Maknanya apa? Kita boleh pisahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan dapat apa? D untuk 5X3 per dengan dx tambah dengan pembezaan untuk kes yang kedua pula. Okey, ni kes yang pertama. Kes yang kedua kita ada 3/4 X kuasa 4 over apa? Dx juga. Okey, next kita baru teruskan. Okey, so sini 5. 5 salin sahaja. Okey, next kita ada 3. Kemudian kita ada X 3 tolak 1 dapat kuasa 2. Okey, tambah dengan tambah dengan yang sebelah dia itu kita akan dapat. Okey, so sini tambah 3/4. Okey, nak letak dalam kurungan boleh 3/4. Okey, kemudian kuasa 4. Okey, kemudian X 4 tolak 1 jadi kuasa 3. Sama juga yang depan ni, kalau kamu nak gunakan kurungan pun boleh sebab takut keliru kan. Okey, sini nak letak kurungan 3 pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita akan dapat sama dengan 5/3 sama dengan 15 X kuasa 2 tambah dengan 3/4 dan maka kita akan dapat 3 X kuasa 3. So, selesailah untuk soalan A. Langkah apa yang kita maksudkan kat sini, apabila kita ada satu persamaan yang macam ni kan, dia ada banyak. So, ada penambahan, ada operasi penambahan di tengah-tengah ni. Maknanya kita boleh pisahkan. Kita boleh pisahkan dia, kita boleh selesaikan satu persatu. Satu yang depan kemudian baru tambah dan selesaikan pula pembezaan untuk yang bahagian belakang. Okey, selesai. Next, yang kedua, soalan B. Okey, untuk soalan B, kalau kita lihat sekarang ni, kita ada satu persamaan yang di dalam kurungan dan ada satu lagi item ataupun pemboleh ubah yang berada di luar. So dalam kes ini, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kembangkan terlebih dahulu kita punya kurungan ini. Okey, lepas kita dah kembangkan, kalau kamu tengok contoh yang ini pun, apa yang dia bagi, ini kan. So apa yang dia buat? Yang pertama kita kena kembangkan dulu. Makna kata kembang tu, X darab dengan se-X, X darab dengan negatif 9. So kita akan dapat X kuasa berapa? X kuasa 3/2 tolak 9X. Okey. Then daripada sini, lepas kita dah dapat ini, barulah kita pergi kepada another rule, iaitu kita boleh terus buat dia punya pembezaan. Okey. Dalam kes soalan A tadi, kalau kita perhatikan kat sini, kita boleh sama ada nak buat satu-satu. Maknanya kita buat bahagian 5X terlebih dahulu and then baru kita buat yang belakang. And then satu lagi kaedah, kalau kita nak terus buat tanpa kita pisahkan satu-satu pun boleh, tidak ada masalah. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh B tadi, selepas kita dah kembangkan, maka kita akan dapat X kuasa 3/2 tolak 9X. Okey, kat sini kan. Jadi kita terus ambil. Bezakan X kuasa 3/2 tolak 9X. Okey, bezakan terhadap apa? Terhadap X. Maka di sini kita akan dapat, okey, depan X ni 1. So 1 tak payah tulis. Okey, kemudian kita ada 3/2. Okey, X kuasa apa? 3/2 tolak, okey, 3/2 tolak 1. Okey, so seterusnya, okey, tolak, ambil ni, tolak 9 ada kat depan. So 9, okey, X atas dia kuasa apa? 1. 1, 9 darab 1 tetap dapat 9 kan? So 1 tolak 1. Maka kita akan dapat dia punya jawapan 3/2. X kuasa
3/2 tolak 1, maka kita akan dapat X kuasa 1/2 tolak 1 kuasa 1, sini 9 kan. Okey, X kuasa kosong. So, daripada sini kita buatlah kesimpulan akhir untuk jawapan. Maka kita akan dapat 3/2. X kuasa 1/2 maknanya set X. Tolak X kuasa kosong sama dengan 1. 1 darab 9 dapat 9. Dah, selesai. Okey, sebab itu kalau kita tengok jawapan dia kat sini, untuk 9 tu X dah hilang. Sebab apa? Sebab X kuasa kosong. Okey, baik. Seterusnya kita lihat untuk soalan C pula. Okey, dalam kes soalan C, kamu ada, okey, yang pertama kita nampak kan, ada factorization punya persamaan. So dalam kes ini, apa yang perlu kita buat adalah nombor 1, kembangkan terlebih dahulu. Okey, kembangkan terlebih dahulu, kemudian kita perhatikan di bawah ini ada X. Okey, so bila ada X, maknanya kita kena bawa naik ke atas X ni. Supaya dia tidak mengganggu kita punya persamaan yang lain. Okey, dalam soalan C ni, apa yang dia bagi adalah, okey, ni kita ambil sikit 2X tambah 1 per dengan, okey, ada lagi belakang sebelum habis. Okey, X tolak 1 per dengan X. So, daripada sini, selepas kita dah kembang, maka kita akan dapat persamaan ini. Kita akan dapat persamaan ini, iaitu 2X kuasa 2 tolak X tolak 1. So, kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak X, tolak 1 per dengan X. Seterusnya, seterusnya disebabkan sini kita menggunakan operasi tolak-tolak. Dia punya bawah dia sama iaitu X. Maka kita boleh pecahkan dahulu kepada bentuk ini. 2X kuasa 2 per dengan X tolak X per dengan X tolak 1 per X. Okey. Kemudian lihat X kuasa 2. So 1 boleh potong, tinggal lagi 1. Atas bawah ada X, maknanya sini 1, sini jadi 1. Okey, 1 per X maknanya X kat sini adalah kuasa 1 kan. So bila naik ke atas, dia akan dapat X kuasa negatif 1. So daripada ini, kita belum lagi buat terbitan pertama. Kita hanya menyelesaikan persamaan sahaja. So kita akan dapat 2X tolak 1 tolak X kuasa negatif 1. Okey, so lepas kita dah dapat bentuk macam ini, barulah kita ambil, barulah kita ambil, kita kurungkan dia, and then kita buat pembezaan. So kalau yang ni kita buat pembezaan, kita ada 2X tolak 1 tolak X kuasa negatif 1. So bila kita bezakan semua ini terhadap X. So kita bezakan semua-semua tu adalah terhadap apa? Terhadap X. Jadi kita akan dapat, sama dengan 2 salin sahaja, X kuasa 1 tolak kosong. Jadi apa? Jadi 1. 1 kat sini ada tak X? Negatif 1. Di sini tidak ada apa-apa pun boleh ubah X. So bila tidak ada apa-apa pun boleh ubah X, maknanya kita akan dapat sama dengan kosong. So kita boleh terus tulis tambah kosong. So kita akan dapat sini tambah kosong. Kemudian X yang di belakang, saya tolak. Negatif 1. Nampak kena bawa negatif 1. X kuasa negatif 1 tolak 1. So kita akan dapat 2 darab 1 dapat sama dengan 2. Tambah kosong tak payah tulis sebab dia dah hapus. Maka tambah-tambah kita akan jadi dapat tolak. And then negatif 1 tolak 1 jadi X kuasa negatif 2. Kemudian negatif kita mesti turunkan X ke bawah. Maka kita akan dapat 2. Tolak 1 per X kuasa 2. Betul tak apa yang dia buat? Nah, ini kita akan dapat 2, tolak pula, tambah kan? Sebab kita dah ubah tadi kan? Mana tadi? Ni tolak-tolak jadi tambah. So sini maknanya tambah lah. So samalah dengan jawapan dia iaitu 2 tambah 1 per X kuasa 2. Baik. Ada apa-apa persoalan? Lepas ni, ni adalah untuk soalan nombor 6. Lepas ni cikgu bagi masa untuk kamu rehat sekejap. Dalam masa yang sama boleh cuba siapkan soalan-soalan ini. Cikgu bagi teruslah, senang sebab alang-alang kita berada di dalam muka surat ini kan. Sebab takut nanti kalau ke depan lagi kita terlepas topik ini.
So kamu boleh cuba selesaikan soalan 2A. Yang ini berapa hari bulan? 8 hari bulan 3. So 8, 3, 2, 1. Soalan 2A dan juga soalan 2C. Okey, macam kes soalan 2C, langkah satu adalah kena kembangkan dulu. Okey, kembangkan terlebih dahulu and then baru kita buat pembezaan. Okey, seterusnya, bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap X. Okey, sama juga kesnya. Untuk soalan nombor 3 pun sama juga kesnya. So, ini buat satu soalan saja. Cikgu nak kamu cuba soalan 3B. Dan yang terakhir untuk soalan nombor 4, sama juga soalan dia. Okey, apa yang cikgu nak kamu cuba sekarang adalah cuba soalan C. Okey, baik. So kat sini ada soalan nombor 2, A, C, B, C. Okey, so untuk sesi yang pertama ni kita boleh berhenti kat sini. Ada kita cuba sambung selepas ini dengan melihat beberapa lagi subtopik yang lain. Okey, itu sahaja terlebih dahulu. Kita rehat seketika.